sesi wawancara yang pertama. Rasanya ramai yang sudah mengetahui mengenai dengan program ini, tapi mungkin ramai juga yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Dan akan bincangkan hari ini mengenai dengan rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun untuk tahun 2024. Alhamdulillah. Dan ini kita telah menjemput ni dua orang tetamu undangan kita untuk berbicara dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. Jadi kita terus sahaja perkenalkan tetamu undangan kita, itu di sebelah sisi kiri saya, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Nur Maslina binti Haji Sulaiman, iaitu Ketua Pegawai Belia dan Sukan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni Puan? Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita juga iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Rosmawatinya binti Penghulu Awang Haji Ibrahim, iaitu selaku yang di-Pertua Bersatu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya kepada Puan Nur Maslina dan juga Puan Hajah Rosmawati Rosma ya, Puan Hajah Rosma, kerana sudi datang ke studio pagi untuk berkongsi mengenai dengan satu lagi rancangan, iaitu rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun yang akan mengambil tempat pada tahun ini, iaitu tahun 2024 ya. Alhamdulillah. Jadi rasanya sebelum saya memulakan sesi wawancara hari ini, tidak penyerang indah lambat untuk mengucapkan lagi kepada kedua-duanya selamat menyambut Hari Kebangsaan. Walaupun Hari Kebangsaan sudah lepas, tapi semangat tadi menyambut Hari Kebangsaan tu tetap harusnya berkobar-kobar senantiasa ada bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi hari ini cukup teruja dapat bertemu dengan kedua-dua narasumber hari ini untuk membincangkan mengenai dengan rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun untuk tahun ini, tahun 2024. Mungkin sebagai mukadimah boleh diajukan soalan kepada Puan Hajah Nur Maslina, kalau boleh dikongsikan dengan penonton sampai pagi hari ini sebagai mukadimah sedikit latar belakang barangkali ataupun sejarah ringkas mengenai dengan program ini. Silakan Puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun ataupun selalu sinonim dengan ringkasannya SIAP, iaitu The Ship for Southeast Asian Youth Program, pada tahun ini adalah merupakan kali ke-48 dianjurkan. Jadi rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun ini merupakan anjuran Pejabat Kabinet Kerajaan Jepun, adalah kerjasama antara Kerajaan Jepun dengan kerajaan negara anggota ASEAN sejak tahun 1974 lagi. Jadi negara Brunei Darussalam secara rasmi telah menyertai program ini pada tahun 1985 setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1984. Tujuan program ini adalah untuk mempromosikan persahabatan dan persepahaman antara belia Jepun dan negara anggota ASEAN dengan menyertai pelbagai aktiviti pertukaran sama ada secara dalam talian ataupun secara bersemuka. Jadinya selain itu, ianya adalah juga bertujuan untuk meluaskan perspektif belia dan seterusnya mengukuhkan semangat kerjasama antara bangsa di kalangan belia-belia dan kemahiran praktikal untuk kerjasama antara bangsa, dan juga diharapkan agar dapat memupuk para pemimpin generasi akan datang yang berkemampuan untuk menggunakan kemahiran kepimpinan dalam pelbagai bidang dalam masyarakat globalisasi. Jadi program ini sebelum ini memang diadakan secara fizikal, tetapi pada tahun 2020 hingga 2022 ianya diadakan secara maya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi pada tahun 2023 diadakan secara hybrid, iaitu secara maya dan fizikal, dan insyaAllah pada tahun ini ianya akan diadakan sepenuhnya secara fizikal. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi kita telah mengetahui secara ringkas mengenai dengan sejarah rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun ini, dan pada tahun ini kali ke-48 ya. Jadi seterusnya ni Puan kita akan beralih kepada Puan Hajah Rosma. Jadi Puan Hajah RTB juga difahamkan persatuan bersatu turut terlibat dalam mengendalikan rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun. Jadi selain daripada Jabatan Belia dan Sukan, apakah lagi ataupun apakah sebenarnya maksud persatuan bersatu dan juga antara tujuan ataupun objektif ianya ditubuhkan ni? Terima kasih.
Persatuan-persatuan ini adalah singkatan kepada Persatuan Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara. Persatuan Begas Peserta Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun. Objektif utama bagi persatuan ini adalah untuk bertanggungjawab, menyatukan dan sebagai platform kepada begas peserta kapal belia untuk berkumpul dan mengadakan aktiviti-aktiviti secara untuk kemasyarakatan, kebeliaan dan kesukanan. Persatuan ini telah diaktifkan pada 1985 dan ahli-ahlinya terdiri pada semua bekas-bekas peserta rancangan kapal belia Asia Tenggara. Alhamdulillah. Terima kasih Puan atas perkongsiannya. Kalau boleh tanyakan soalan berikutnya, tadi berbalik semula kepada Puan Haja Nur Maslina. Untuk program yang telah disebutkan ini Puan, kalau boleh dijelaskan kepada penonton sampai pagi hari ini dengan lebih terperinci, bila sebenarnya yang akan diadakan dan mungkin kalau boleh dikongsikan juga berapa keramaian peserta yang akan mengikuti program tersebut dan mungkin sedikit perisian program tersebut barangkali Puan. Silakan. Okey. Terima kasih ya. Kalau sebelum ini perancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun ini melibatkan seramai 28 orang peserta, terdiri daripada 14 lelaki dan 14 perempuan dan diketuai oleh seorang ketua rombongan dan programnya mengambil masa lebih kurang 2 bulan. Tapi pada tahun ini insya-Allah ianya akan diadakan lebih kurang selama 38 hari. Bermula pada 4 November hingga 11 Disember 2024. Jadi setiap negara anggota ASEAN termasuk negara Brunei Darussalam akan menghantar seramai 15 peserta terdiri daripada belia dan seorang ketua rombongan atau kita dipanggil national leader. Sebagai pengisian program pada tahun ini insya-Allah akan seperti lazimnya diadakan perbincangan secara berkumpulan di mana semua peserta program ini akan dipecahkan kepada 6 kumpulan dan diberikan satu tajuk. Jadi ada 6 tajuk yang telah disediakan oleh pihak penganjur untuk membincangkan untuk lebih mengupas mengenai dengan tajuk-tajuk berkenaan di kalangan peserta. Selain itu ada juga persembahan kebudayaan yang selazimnya merupakan persembahan tarian, nyanyian yang menunjukkan budaya negara masing-masing. Dan semasa program itu juga akan diadakan seminar dan aktiviti berkumpulan, lawatan kerja dan tentunya lah interaksi bersama belia tempatan. Dan apa yang istimewanya yang sering ditunggu oleh para peserta adalah program tinggal bersama keluarga angkat. Okey, jadinya pada tahun ini peserta program ini akan berkesempatan singgah di 2 buah negara ASEAN iaitu di Vietnam dan Republik Indonesia. Dan insya-Allah termasuk kerajaan Jepun, semua peserta akan mengalamilah pengalaman untuk tinggal bersama keluarga angkat. Alhamdulillah. Cukup menarik sekali kalau tadi dapat lihat balik dari segi pengisian telah pun dikongsikan oleh Puan tadi. Jadi saya melihat mereka ni para peserta ni sebagai ambassador kecil negara Brunei Darussalam yang akan mempromosikan budaya kita ni, cara percakapan kita ni, cara kehidupan kita ni seharian. Anitah sebenarnya calak Brunei, Anitah MIB yang kami praktiskan di Brunei Darussalam ke rakan-rakan di negara-negara yang lain. Alhamdulillah ya. Jadi auda rancangan kapal belia ini akan diadakan selama 38 hari iaitu bermula 4 November hingga 11 Disember 2024 ya. Dan seterusnya kita akan beralih semula kepada Puan Haja Rosma. Jadi Puan ya difahamkan bahawa Jabatan Belia dan Sukan dan Bersatu ya akan membantu menyediakan platform untuk para peserta alumni ya bagi membuat program ya selepas menyertai rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun ini. Jadi mungkin boleh Puan Haja Rosma menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai dengan perkara ini. Terima kasih. Persatuan ini as I said tadi sebagai platform kepada bekas peserta. Jadinya kami membantu bekas peserta ini when they come back ke Brunei untuk mengadakan post program activity, PPA we call it. So ini kami tanggungjawab kami adalah untuk macam mengajar diorang ni macam mana membuat working paper untuk membuat sebagai aktiviti, membuat apa jua yang aktiviti yang akan diorang buat ni. And then juga memberi khidmat nasihat
kepada peserta-peserta dan bimbingan mulai daripada membuat tadi as I said working paper, persiapan dan pelaksanaan hinggalah diorang ini selesai membuat program-program ini, dan kami juga mengajar diorang dan mengadakan postmortem selepas membuat aktiviti tersebut. Jadi kami ini Persatuan Bersatu juga sebagai perantaraan antara segala urusan persuratan. Maybe they need us untuk berurusan dengan kementerian-kementerian lain ke apa untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang diadakan itu. Alhamdulillah. Saya cukup gembira sekali dengan perkongsian yang diberikan tadi. Bukan hanya mereka ini akan dibawa keluar negara ke Jepun, tapi juga selepas satu karang ada lagi aktiviti-aktiviti yang diharapkan yang akan dilakukan oleh para peserta. Betul. Ini merupakan satu tanggungjawab sebenarnya Puan. Ke sana untuk belajar dan balik karang. Berkongsi, Ada lagi aktiviti-aktiviti yang harus dilakukan selepas itu. Alhamdulillah. Jadi ada kesinambungannya. Jadi mungkin kalau soalan berikutnya boleh diajukan kembali semula kepada Puan Hajah Nur Maslina. Mungkin penonton hari ini siok je iski mau cuba aku mesti ikut ni tahun ni. Jadi mungkin boleh dikongsikan kriteria apa yang kita cari sebenarnya untuk para pemohon. Okay, alhamdulillah. Jadi sebagai kriteria utama yang perlu ada bagi para pemohon, hendaklah merupakan rakyat ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan pemohon hendaklah berumur antara 18 hingga 30 tahun semasa mengikuti program ini. Dan bagi negara Brunei Darussalam hendaklah belum berkahwin ataupun bujang. Dan pemohon hendaklah sihat tubuh badan dan memberikan sepenuh komitmen sebelum dan semasa menyertai program ini. Sebabnya program ini memang memerlukan komitmen penuh di mana sebelum program ini ada persediaan yang harus diikuti. Dan juga untuk keterangan lanjut, pihak jabatan telah menyediakan satu perkongsian melalui Instagram Jabatan Belia dan Sukan di mana para pemohon boleh mengetahui lebih lanjut akan pendaftaran, cara pendaftaran dan syarat pendaftaran. Dan pada masa ini borang penyertaan telah pun dibukakan bermula pada 31 Januari yang lalu. Dan insyaAllah tarikh tutup penyertaan ialah pada 16 Mac 2024. Jadi masih ada masalah untuk mengetahui dan mengikutilah memohon. Saya kan memohon Puan, tapi InsyaAllah. mengikuti sudah syarat-syarat tadi. Syarat pertama okey, yang seterusnya bukan ini belia Puan, beliau sudah masa ni. Belum beliau, masih belia. InsyaAllah. InsyaAllah akan dipertimbangkan. Ya, jadi kita dapat mengetahui bersama ni mengenai dengan kriteria utama yang perlu ada pada para pemohon. Dan seterusnya ni Puannya mungkin boleh jelaskan kepada penonton kita mengenai dengan cara ataupun kaedah pemilihan peserta untuk program ini, termasuk apakah antara latihan-latihan yang akan dijalankan oleh para peserta yang selepas terpilih bagi persiapan program ini nanti. Okey. Jadi semua pemohon seperti lazimnya hendaklah melalui tapisan. Tapisan pertama akan melalui beberapa siri pemilihan seperti dari segi syarat umur, dan juga kebenaran dan yang lain lah. Jadi antaranya selain itu pemohon ini akan ditemuduga bagi mendapatkan maklumat lanjut dan memastikan memenuhi kriteria utama atau syarat penyertaan. Dan juga setiap pemohon itu mestilah mendapatkan kebenaran ketua jabatan atau majikan masing-masing memandangkan program ini lama 38 hari dan juga kebenaran untuk menyertai program ini dan seterusnya mengikuti sebarang latihan yang telah disusun. Dan selain itu pemohon akan melalui fasa pemilihan fizikal ataupun aktiviti dan yang terpilih ke peringkat akhir akan mengikuti pre-departure training atau yang kami sering panggil PDT atau latihan sebelum berlepas, yang merupakan latihan wajib kepada semua peserta program ini yang diusulkan oleh pihak penganjur. Jadi dalam PDT tersebut peserta ini akan mendapatkan latihan kebudayaan di mana mereka akan diajarkan tarian. Jadi kita ni dapat melihatlah yang pandai menari pun
terpaksa juga belajar menari, Ya. menyanyi dan diberikan lantikanlah sebagai juru acara. Ya. Jadi tadi dapat lihatlah melalui program itu di sana kemahiran belia-belia ni digilap lagi. Kadang-kadang belia ni yang pandai menari tiba-tiba sebenarnya ada kepandaian. Ada bakatnya, ya? Ada bakat terpandang puan. Okey. Jadi pemilihannya ada saringan lah. Ada saringan, insyaAllah. Jadi alhamdulillah kalau yang berjaya itu kira rezeki lah ya dapat terpilih ya untuk menjadi salah seorang peserta ya. Di mana kalau tahun ini 15 peserta ya sahaja. 15 sahaja. 15 sahaja. Okey. Baiklah. Tadi teruskan saya wawancara hari ini kita berbalik kepada Puan Haja Rosma. Puan Haja Rosma, mungkin tadi boleh tanyakan balik mengenai dengan Persatuan Bersatu ni Puan. Mengapakah alumni peserta rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun perlu rasanya mendaftar dalam persatuan ini, dan mungkin boleh juga dijelaskan di antara faedah barangkali ataupun kebaikan dalam menjadi ahli untuk persatuan ini. Silakan Puan. Okey, secara dasarnya semua ahli, semua peserta bekas peserta rancangan kapal belia ni menjadi ahli. Itulah secara dasarnya. However, kami ni sebagai ahli ada dua golongan lah. Satu ahli biasa yang awal-awal tadi dan satu lagi ahli berdaftar. Jadi ahli berdaftar ni diorang berdaftar untuk seumur hidup. Ada dikenakan yuran bayaran tapi sekali saja seumur hidup. And then kelebihan sebagai ahli berdaftar ni ada sebenarnya banyak. Okey, antaranya diorang ni mempunyai hak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan persatuan. And then diorang berpeluang untuk disokong sekiranya Jabatan Kementerian Kebudayaan dan Sukan melamar kami untuk mengantar ahli-ahli persatuan mengikuti sama ada national activities ataupun international sebagai wakil international program sekiranya. So diorang ni kami dahulukan orang yang berdaftar. So kalau sekiranya berdaftar sudah tidak ada belureh, then barutah kepada ahli biasa. And then on top of that, ahli berdaftar ini juga mendapat peluang untuk diberi sokongan mengikuti apa jua aktiviti. Again, sama ada dalam negeri ataupun di luar negeri. And ada lagi banyak sebenarnya diorang punya peluang-peluang ini sebagai wakil persatuan untuk mengikuti program-program yang dianjurkan oleh Jabatan negara Jepun. So kami boleh menyokong daripada persatuan dan menghadapkan sokongan itu kepada Kementerian Kebudayaan dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan lah tu artinya. So peluang memang banyak. Alhamdulillah. Jadi rasanya kita ada video ni Intan dan juga Puan yang akan kami tayangkan sebentar lagi untuk tontonan penonton sampai pagi. Apa kata kita saksikan video ni sekarang? With that, the year 2023 is coming to an end. Wah, seronok melihat ya. Keceriaan dan juga kemeriahannya. Ini tahun lepas ya Puan? Tahun lepas. Tahun lepas sama je berapa ramai je? Tahun lepas cuma 10 orang. 10 orang sahaja.
Alhamdulillah. Jadi tahun ini akan dinaikkan ke 15 orang. Jadi insyaAllah. para penonton hari ini rasanya ini peluang keemasan. Cuba apply mana tahu rezeki bis kita semua. Baiklah, sebagai penutup rancangan Rampai Pagi hari ini untuk wawancara kita. Dalam kebertasan waktu ada 2 minit saja ni Puan. Mungkin kita boleh ajukan soalan ini untuk kedua-duanya. Mungkin boleh dikongsikan dari segi harapan. Kita mulakan dengan Puan Hajah Nur. Silakan. Okey, terima kasih. Jadi mewakili Jabatan Belia dan Sukan memang berharaplah agar ada peserta di luar sana yang tampil mengikuti program ini, dan insyaAllah untuk menjadikan program ini sebagai satu platform untuk meningkatkan kemahiran diri dan untuk mempelajari, mengetahui apa yang ada di negara luar yang boleh dibawa untuk di negara kita ini, insyaAllah. Baik, jadi buat Puan Hajah, silakan. Terima kasih. Persatuan Bersatu sangat-sangat mengharapkan penglibatan bekas peserta rancangan Kapal Belia Asia Tenggara, kerana mereka ni memang mempunyai pengalaman yang banyak dan diperlukan untuk dikongsi sama kepada ahli-ahli baru yang akan dipilih nanti untuk mengikuti rancangan Kapal Belia Asia Tenggara. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.